Okey, saya share screen. Okey, last kelas berkaitan bab bab 7 kan? Bab 7. Okey, 7.1 graf fungsi. Bab 7 graf fungsi. Jadi kita dah tengok berkaitan objek, image, domain, kodomain, jenis hubungan dan macam mana nak kenal dia tu fungsi atau tidak. Okey, so sebelum tu saya imbas balik dulu. Okey, so graf fungsi ni hubungan yang mana setiap input mempunyai hanya satu output. Okey, kita nak kenal fungsi, input tu mesti ada satu output sahaja. Okey, so ni graf, ni rajah anak panah, ni pasangan tertib. Okey, so untuk graf ni paksi X ni input, sini output. Okey, sini input, sini output. Sini first tu, okey, first ni input, ni output. Okey, ni input tu output. Satu input kepada 10. 10 output kepada 1. Okey, lepas tu macam mana nak kenal objek, image, domain, kodomain dan julat. Okey, objek kita ialah semua input yang mempunyai output. Kiranya input yang mempunyai padanan lah. Okey, input yang mempunyai padanan. Okey, image kita semua output yang mempunyai input. Kiranya yang ada padanan kita. Okey. Domain. Domain ni semua input. Okey, semua input. Tak kisahlah ada ke tak ada ke kan. Semua. Kodomain ni sebelah sana output. Okey. Dan julat tu kita ambil image. Tapi kita tulis dalam bracket. Image tak ada bracket, julat ada bracket. So sebagai contoh objek kita ni ialah semua input yang mempunyai padanan iaitu 8 dengan 12. Image kita 4 sahaja mempunyai padanan. Okey, domain ambil semua. Kodomain pun ambil semua. Lepas tu julat ambil image sahaja. Ada bracket. Domain, kodomain, julat ada bracket. Lepas tu jenis hubungan, kita ada 4 jenis hubungan. 1:1 di mana satu input pergi kepada satu output. Okey, 1:banyak kiranya satu input pergi kepada banyak output. Okey, 1:banyak. Macam ni lah, 1:banyak yang ni. 1:banyak. Okey. Kalau yang ni 1:banyak. Okey, yang ni silap ni. Sorry. Yang ni banyak kepada banyak. Okey, 1:banyak macam ni. Dia 1:banyak. So dia boleh juga dia gabungan 1:banyak dengan 1:1. Macam ni boleh. Sorry. Tak perlu buat macam ni je lah. 1:banyak. Okey, 1:banyak. Dia ada 1:banyak aje. Kalau banyak kepada 1, macam contoh 1 dengan 2 ni dia pergi dekat 1. Okey. Ni banyak kepada 1. Okey, yang ni saya silap. So banyak kepada 1. Ni banyak input pergi kepada 1 output. Ni banyak kepada 1 lah. So banyak kepada banyak. Okey, banyak kepada banyak maksudnya dia ni gabungan 1:banyak dan banyak kepada 1. Okey. So contohnya yang ni. Ni banyak kan? Banyak pergi ke 1. Lepas tu banyak pergi ke 1. Lepas tu 1 ni pergi ke banyak. So gabungan antara 2 tu dapat hubungan banyak kepada banyak. Okey. So nak kenal fungsi, fungsi tu mesti satu output. So kita ada 1:1 dengan banyak kepada 1. Okey. So untuk 7.2 kita nak bina graf. So kita nak bina graf, kita nak kenal graf fungsi. Okey, make sure awak ingat benda ni lah. 1:1 banyak kepada 1. Itu untuk fungsi.
Okey, yang ni homework. Antara berikut yang manakah merupakan fungsi? Antara berikut yang manakah merupakan fungsi? So, jawapan awak apa? Fungsi. So, nombor 1, okey, ingat fungsi mesti output dia 1. So, sama ada 1 kepada 1 ataupun banyak kepada 1. Dua tu je. So, kalau kita tengok kepada A, soalan jawapan A, kalau A ni dia, kalau nombor 15 tu, okay, 15 pergi ke 5 dan dekat 5 tu ada lagi satu anak panah kan. 15 dengan 20 ni pergi kepada 5. So, maksudnya banyak kepada 1 kan. Banyak kepada 1. Okey. Kalau kita tengok 20 ni, dia daripada 1 dia pergi ke 4, 5, 10. So, maksudnya 1 kepada banyak. Kiranya yang ni ialah banyak kepada banyak lah. Yang ni banyak kepada banyak. So, dia ni bukan fungsi. Bukan fungsi, okey. Soalan B, okey, jawapan yang B, yang ni 1 kepada 1 lah. 1 input kepada 1 output. Maka, yes, dia tu adalah fungsi. Output dia 1. Okey, kalau kita tengok nombor 6. Negatif 6 pergi dekat negatif 3. Negatif 6 juga pergi dekat 3. Okey. So, banyak kepada 1. 1 kepada banyak lah ni. Negatif 6. Contoh saya tukar. Negatif 6. Negatif 6 pergi dekat negatif 3 dengan 3. So, dia pergi 2 kan. 1 kepada banyak. So, dia bukan fungsi. Okay, kalau kita tengok D. Kalau kita tengok D ni, dia ni dalam satu garis. Garis menegak. Okay, garis menegak. Garis menegak, dia ada satu. Contohlah kita tengok yang first ni kan, nombor 1 ni kan. Dia ada banyak titik. Bila ada banyak titik, kiranya dia ni 1 kepada banyak lah. Okay, sebab input dia 1, kita dapat banyak output. Kiranya 1 kepada banyak, maka dia bukan fungsi. Okay, faham? Ni, satu garis, ujian garis menegak lah kita panggil. Ujian garis menegak. Okay, kalau 1 input, kita ada 3 output kan. So, 1 kepada banyak, maka dia bukan fungsi lah. Okay. Nombor 2. Raja di bawah menunjukkan suatu fungsi. Raja di bawah menunjukkan suatu fungsi. Nyatakan nilai K. Nyatakan nilai K. Okey, soalan yang ni. 0 pergi dekat 0. 2 pergi dekat 8. 4 pergi dekat 16. 6 pergi dekat K. So, apa fungsi dia dekat sini? Macam mana 0 pergi dekat 0? Dia buat apa? Okey, kalau 0, 0 maksudnya dia tak berubah kan. Dia, okay, kalau kita tengok nombor 2, macam mana 2 dia pergi ke 8? Macam mana 2 ni dia pergi ke 8? Okey, so kita boleh jadi 2 tambah dengan 4. Betul tak? 2 tambah 6 kan? 2 tambah 6. Okey, kalau kita buat 2 tambah 6, atas tadi mesti tambah 6 juga. Semua kena tambah 6. So, betul tak kalau 0 tambah 6 jadi 0? Salah. So, bukan tambah 6. Apa lagi yang kita boleh buat? 2 macam mana nak jadi 8? 2 darab 4. Okey, 2 darab 4. So, adakah 0 darab 4 kosong? 4 darab 4, 16. Okey, betul lah. 6 darab 4, K. So, apa nilai K? 6 darab 4 dapat 28. Okey. Nombor 3. Nombor 3, suatu hubungan diberi sebagai
nyatakan julat dia. Okey, julat ni kita kena ingat julat tu ialah image. Julat ialah image. Okey, julat ialah image, tulis dalam bracket. So, daripada sini image tu kiranya dia tu adalah output lah. Image adalah output. Okey, image adalah output. So, nombor 12, 18, 12, 18, okey 12 dah ada, 20. 12, 18, 20. So yang mana? B. B lah. Okey. Okey, hari ni kita nak tengok 7.2. Okey, so dalam tajuk graf fungsi, awak tahu dia ni fungsi ni mesti satu output. Mesti satu output, satu output lah kan, banyak kepada satu ataupun satu kepada satu. So, graf dia okey, graf yang awak belajar dalam tajuk graf fungsi ni dalam silibus awak tingkatan 2, okey, selalunya yang akan masuknya ialah graf linear, okey, graf kuadratik, graf satu lagi hyperbola. Lebih kurang macam itulah. So, untuk nak kenal fungsi tersebut, graf fungsi kuadratik dipanggil bentuk parabola. Okey, parabola, hyperbola, linear. Okey. Graf yang awak belajar ialah linear, hyperbola dengan parabola. So, parabola dululah. Saya buat parabola dulu. Baru hyperbola. Okey, linear. Awak dah pernah dengar perkataan linear ni sebelum ni. Masa tingkatan 1 awak dah buat dah graf linear. Macam mana nak selesaikan persamaan linear menggunakan graf. Okey, menyelesaikan persamaan linear menggunakan graf. So, perkataan linear tu awak dah tahulah kan. Okey, so linear ni ialah pemboleh ubah tu kuasa 1. Pemboleh ubah kuasa 1. Okey, untuk parabola ni graf dia kuadrat untuk yang persamaan kuadratik. Kuadratik tu graf dia akan jadi sama ada bentuk senyum atau masam. Okey, graf tu dia akan jadi macam ni. Ni senyum ataupun masam macam ni. Yang ni kita panggil graf fungsi kuadratik bentuk parabola. Fungsi kuadratik sebab kuadratik itu maksudnya pemboleh ubah tu
kuasa 2. Yang tertinggi dia kuasa 2. Kita ada X kuasa 2. Macam tu. Okey. Bentuk graf tu dipanggil sebagai parabola. Dan hyperbola pula. Hyperbola ni ialah untuk graf fungsi salingan. Ni ni fungsi linear lah. Fungsi linear kalau tak silap saya. Okey, parabola ni untuk fungsi kuadratik. Kuadratik ni di mana X kuasa 2 lah. X kuasa 2. Okey, fungsi linear ni X kuasa 1. So, hyperbola ialah fungsi salingan. Fungsi salingan di mana X dia kuasa 3. Mesti ada X kuasa 3. So, hyperbola bentuk graf dia hyperbola dia macam yang ni kalau tak silap saya. Macam tu. Hyperbola. Kalau graf parabola dia bentuk masam atau senyum. Okey, graf linear pula dia ada yang ni je lah, straight line. Straight line sama ada dia naik ke, turun ke, melintang ke, menegak ke, asalkan dia straight. Okey, so itu adalah graf linear. Oh, sorry. Hyperbola tu fungsi salingan. Okey, sorry, fungsi salingan. Fungsi salingan ni yang di mana X kuasa negatif 1. X kuasa negatif 1. X kuasa negatif 1. Kalau X kuasa 3 kita panggil sebagai fungsi kubik. Okey, kubik. Okey, untuk fungsi linear kita ada 1/1 banyak kepada 1. Maksudnya contohlah kan kita ada graf mengenal fungsi atau tidak. Okey, menggunakan graf. So, contoh kita ada garis linear. Garis linear, straight line lah. Dan ni kita panggil linear. So, kalau garis kita straight line, so dia ni ujian garis melintang. Ujian garis menegak. Okey, ujian garis menegak. Maksudnya garis menegak ni kan satu. Tak kisah dia dekat mana, semua tempat tu dia kena pada satu titik sahaja. Ujian garis menegak, mencancang. Menegak atau mencancang. So, dia kena pada satu titik sahaja. So, kalau kena pada satu titik, so yes, dia adalah fungsi. Macam tu. Okey, lagi contoh graf mengenal fungsi atau tidak. So, yang ni fungsi lah ya. Yang ni adalah fungsi sebab dia kena pada satu titik sahaja. Kena pada satu bersilang pada satu titik sahaja. Okey, lagi kita ada graf kuadratik. Kuadratik contohnya graf senyum macam ni kan. Contoh. So kalau kita buat ujian garis mencancang, contohnya saya letak dekat sini. Okey, saya letak dekat situ. So titik yang kena ialah kawasan sini sahaja. Satu titik je kan yang kena kan. Satu titik sahaja yang kena, so dia fungsi. Kalau satu titik kena tu, dia fungsi. Okey, berbezalah kalau kita dapat macam contoh garis yang contoh macam ni. Dia macam bentuk
bentuk senyum tapi dia macam C lah, bentuk C lah kan. So kalau kita buat ujian garis mencancang, dia kena pada 2 titik kan, bersilang pada 2 titik. So bukan fungsi, okey? So bukan fungsi. Macam tu. Alright, boleh? Fungsi atau tidak ni? Okay, lepas tu kita nak bina graf Kita nak bina graf. Sebenarnya masa form 1 awak dah belajar dah masa form 1 nak buat graf. Cuma saya tak pastilah cikgu awak tekan ke tak untuk jawab soalan graf. Okey. Contohnya, lengkapkan jadual nilai bagi setiap fungsi yang berikut. Seterusnya, lukis graf fungsi dengan menggunakan skala yang diberikan. So, skala ditulis kat sini. Skala X ialah 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. Okey, so maksudnya ni pada kertas graf 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. Okey, tajuk ni 8.2. Bukan 7.2, 8.2. 8.2 ni awak perlukan kertas graf. Okey, minta maaf lah saya lupa nak bagi tahu. Minggu lepas sebelum ni saya lupa nak bagi tahu yang hari ni kita perlu guna kertas graf. Okay, tapi saya dah bagi tahu dah yang hari ni belajar 8.2 kan. Sepatutnya siapa dah boleh alert dah. Kiranya dah boleh alert lah hari ni masuk 8.2 kiranya kena guna kertas graf. Kalau dah belik nota tu okey confirm lah ada guna kertas graf nak jawab soalan tu. So by the way bab 8 ni dah belajar tak di sekolah? Dah, belajar dah. Dah, belajar dah. Okey. Okeylah kalau macam tu. Okey, so contohnya 5 tolak X. 5 tolak X. Y sama dengan 5 tolak X. So, kita ambil nilai X tu, X negatif 3. Kalau yang ni, maksud ni X ni kita boleh baca juga sebagai X antara negatif 3 dengan 3. Kalau soalan dia bagi tahu dalam bentuk macam ni, negatif 3 ke 3. Contoh. So, graf awak akan kena ada daripada negatif 3 sampailah 3. So, kalau X dia negatif 3, awak just masukkan nilai negatif 3 ke dalam X. Okay, masukkan negatif 3, dia akan jadi Y ni. Y sama dengan 5 tolak. Okay, yang ni. 5 tolak X ni kan. 5 tolak X ni awak gantikan dengan negatif 3. Negatif 3 kan. So, negatif 3 yang ni. 5 tolak negatif 3. So, 5 tambah 3 dapat 8. So, 8 lah dekat sini. Okay, negatif 2 pula. So, 5 tolak negatif 2. So, 5 tambah 2, 7. 7 lah. Okay. Seterusnya, 5 tolak negatif 1. So, 5 tambah 1, 6. So, 6. Okay. 5 tolak 0, 5. 5 tolak 1, 4. 5 tolak 2, 3. 5 tolak 3, 2. Okay. Dah dapat semua. Dah dapat jadual tu. Okay. Kita boleh lukiskan graf. Okay, tengok pada skala yang dibagilah. Skala pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. So, dalam kertas graf kita 2 cm tu memang macam ni. Selalunya kertas graf dia ada satu yang kecil tu dia tak tebal. Yang ni tak tebal. Lepas tu yang ni dia tebal. Okay. Ni tebal, ni tak tebal, tebal. Ni tak tebal, tebal. Nipis tebal, nipis tebal, nipis tebal. Dia buat macam tu kan. So awak ambil teruslah. Daripada yang tebal kat tepi, pergi dekat tebal satu lagi tu. Ya, kira dia tu 2 cm, 2 cm.
Kalau tak percaya, boleh ukur. Okey, so skala pada pasti X 2 cm kepada 1 unit. Awak lukiskan garis. Lukis hujung ke hujung pun tak apa. Okey. Kalau dekat sini, -3, -2, kita ada berapa koordinat lah, berapa nilai yang kita nak letak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. So, kalau saya mula daripada sini okey tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada lebih lagi. Kalau saya buat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cantik sikit kan? Kiranya saya letak sini. Sini saya mula dengan -3. Okey. Kemudian saya tengok pada Y pula. Saya tengok pada Y saya ada daripada 8 paling tinggi. Tengok Y kita paling tinggi ialah 8, paling rendah ialah 2. So skala pada paksi Y 2 cm kepada 2 unit. So kita nak lukis garis 2 cm kepada 2 unit kan. 2 cm kepada 2 unit. So kita nak letak dekat mana? Tadi -3 dekat sini kan. So kosong saya -3, -2, -1 kosong. So dia akan berada dekat sini. Dekat sini kan. Cumanya saya nak letak dekat mana kosong saya? Kosong untuk X saya. Paksi X saya ni saya nak letak dekat mana? Yang ni. Okay, saya ukur dulu pun tak apa kan? Contohnya saya ukur kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kalau start daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So betul-betul dekat bawah ni lah kan? Betul-betul dekat bawah. Okey, sorry. Skala pada paksi Y 2 cm kepada 2 unit. 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya dia nak daripada 0, 2, 4, 6, 8. Dia jarak dia 2. 0, 2, 4, 6, 8. Okey. So, kalau saya mula dekat sini 8. Okey. 2 cm kepada 2 unit ni maksudnya 0, 2, 4, 6, 8 macam tu. So 0, 2, 4, 6, 8 lah. So ada 5 kan. Kalau saya mula pada sini okey lah kan. 0, 2, 4, 6, 8. Okey. Bagi saya dah cantik dah dekat situ. So saya buat sini Y, sini X. Kemudian saya label lah setiap tu. Okay, sini kosong lah. Of course X kosong, Y kosong. Sini -1, -2, -3. Sini 1, 2, 3. Okay, sini okay, untuk paksi Y 2 cm kepada 2 unit ya. So 0, 2, 4, 6, 8. Okay, 0, 2, 4, 6, 8. Jadi, kita check lah. Make sure skala kita dah betul dah. 0, 2, 4, 6, 8. Lepas tu 2 cm pada 1 unit, -3 sampai 3. Lepas tu kita plot. Pastikan X kita paling kecil -3 ada dalam graf. Paling besar 3 ada dalam graf. Okey. Y paling besar kita ada. Y paling kecil kita ada. Alright. So, kita boleh buat. Boleh tandakan koordinat. Setiap koordinat kita tanda. Apabila X -3, Y 8. So, tengok pada X. X -3 sini. Y kita 8. Sini 8 kan.
Negatif 3 dengan 8. So, bawa pergi dekat sini. Negatif 3, 8. Kita pangkah dekat situ. Pangkah. Tak payah bulat lah, pangkah senang. Okey, seterusnya negatif 2, 7. Untuk negatif 2, 7, so negatif 2, sini X kita negatif 2, Y kita 7. So sini ya, kan? Negatif 2, 7. Negatif 1, 6. Sini negatif 1 dengan 6. Kemudian 0 dengan 5. 1, X1, Y kita 4. 1, 4. X2, Y kita 3. X3, Y kita 2. Okey, kemudian kita gariskan dia. Gariskan. Okey, gariskan penuh, tak ada masalah. Okey, so dapat garisan. Okey, faham? Okey, soalan nombor 2 ni pun sama juga. Okey, cuba awak masukkan nilai dia dulu. Apabila X dia negatif 3, Y dia berapa? Cuba. Ya, Haris? Ada soalan ke? Macam angkat tangan tadi. Okey, tak ada. Okey, so Y sama dengan 2. X kuasa 2. X tu awak gantikan dengan negatif 3 kuasa 2. Tolak X kita ialah negatif 3 jugalah. Okey, tolak dengan 3. 2, X tu tak ganti dengan negatif 3. X kita ganti dengan negatif 3. Tolak 3. So, awak kira yang ni. Kiralah berapa dapat. Negatif 3 kuasa 2 dulu. Okey, negatif 3 kuasa 2 dulu. 2 darab dengan 9 tolak negatif 3 ataupun tambah 3 kan. Okey, tambah 3 tolak 3. So dapat berapa? 18. Okey, 18. Okey, teruskan. Sampai dia dapat 3 berapa?
Ya, adakah awak dapat semua jawapan untuk semua nilai X? Okey, yang nombor negatif 2, Y sama dengan 2 darab dengan negatif 2 kuasa 2 tolak negatif 2 tolak 3. Okey, awak gantikan X tu dengan nombor dekat dalam kat sini. Gantikan X yang ni dengan nombor, dengan nilai. Okey, kuasa 2 masih lagi kuasa 2 lah. X je tukar. Tolak ni pun
masih lagi ada X je tukar. X sahaja. Okay. So 2 darab dengan negatif 2 kuasa 2, 4. Tambah 2, tolak 3. Okay, 8 tambah 2, tolak 3. So 10 tolak 3 jadi 7. So sini awak dapat 7. Okay. Awak dapat 7 situ. Untuk negatif 1, Y sama dengan 2 darab dengan negatif 1 kuasa 2 tolak negatif 1 tolak 3. Okay, so 2 darab 1, 1. Negatif 1 kuasa 2, 1. Tambah 1 tolak 3. So 2 tambah 1, 2. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tolak 3, kosong lah. Y dapat kosong. So kira lagi Y sama dengan 2 darab kosong kuasa 2 tolak kosong tolak 3. So sini kosong tolak sampai negatif 3. Y kita negatif 3. Okay. Lagi kira lagi apabila X kita 1. Y sama dengan 2 darab 1 kuasa 2 tolak 1 tolak 3. So 2 tolak 1 tolak 3. 1 tolak 3 negatif 2. So you dapat negatif 2. Y sama dengan 2 darab 2 kuasa 2 tolak 2 tolak 3. So 2 darab 4 tolak 2 tolak 3. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 3, 3. 3 kan 3. Kemudian negatif 1. 1 tolak 3. Betul. 1 tolak 3. Okey. 2 darab dengan 3 kuasa 2 tolak 3 tolak 3. So 2 darab 9 tolak 3 tolak 3. 18 tolak 6. 12. Okay. So dapat sama tak dengan yang saya buat ni? Okay. So siap buat jadual, kita boleh buat graf. Okay, untuk graf, nak buat dia, kena tengok pada skala dulu. So, skala kita, X kita 2 cm kepada 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. So, 2 cm pada 1 unit daripada negatif 3. Next tu negatif 2, negatif 1 gitu. Macam tu lah kan. So, negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan ada 7 tempat. 1, okay, katakanlah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, cantik dah kan. So, kalau kita mula negatif 3 dekat sini, kosong kita dekat mana? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Okey, sini Sini. Okey, sini saya buat jap. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Okey, sini. Ini adalah paksi Y. So, X kita akan dapat kosong lah kan. X kita nak letak kat mana garis paksi X kita. So, tengok pada skala pada paksi Y. 2 cm kepada 5 unit. Paksi Y kita 2 cm kepada 5 unit. So, tengok pada nilai yang paling kecil. Negatif 3 kan. Negatif 3 paling kecil. So,
paling besar kita 18. Macam mana kita nak buat? Kita nak buat bagi jarak tu ialah 5, 5, 5. Macam tu. 5, 10, 15. Macam tu lah. 2 cm kepada 5 unit. 2 cm kepada 5 unit. Jarak 2 cm tu mesti jarak dia 5 unit. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada nombor paling besar Y kita ialah 18. Okay, 18 tu nombor yang paling besar. So, kita boleh letak, better kita letak 20 lah 20. So, cantik sikit nilai kita kan. Okay, saya letak 20. So, bawah dia mesti 15, 10, 5. So, bawah sini kosong lah kan. Sini kosong, negatif 5. So, kalau kita tengok nilai kita, sekejap Kalau kita tengok nilai kita, paling besar kita, Y kita 18 kan. 18 adalah kan dalam graf kan. Y kita 18 ada dalam graf. Lepas tu paling kecil kita negatif 3, so ada dalam graf. Okay. X kita pun ada jugalah dalam graf untuk X kita. So kalau Y kita kosong dekat sini, maksudnya sini X kita lah. Pasti X kita akan berada dekat Y dia kosong tu. Sini X kita. Okey, so X kita label lah negatif 3, negatif 2, negatif 1. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, so kita plot dulu yang pertama. Negatif 3 dengan 18. Negatif 3 dengan 18. Negatif 3, 18. So, dekat mana? Sini negatif 3, 18. Okey, so 15 tu, okey, nak cari 18 dekat mana? Okey, 15 sini. So, kalau kita tengok sini, sini 16. Dia ada langkah 2 petak untuk dapat 16. Okey, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kalau satu petak dia ada 0.5 kan? 15, 15.5, 16, 15, 15.5, 16, 16.5, satu-satu tu lah. So mana apa 18 kita? 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18. So kat sinilah. Okey, kat sini. So 18 dekat sini. Okey, saya buatlah bagi nampak. Saya buat gariskan 18 kat sini. So 18. 18 pergi ke negatif 3 kan. So kat sini. Kan negatif 3 saya. Okey, betul. So negatif 3 saya dekat sini. So sinilah negatif 3 saya. Okey, sini negatif 3. Pangkah dekat situ. Kemudian negatif 3 dengan negatif 2. Negatif 2, 7. So negatif 2. Okey, awak nampak sini 5. Sampai sini 10. So macam mana 5, 6, 7. So jarak dia mesti 2 petak untuk dapat 1. Okey, 2, 6, 7. So negatif 2 sini 6. Okey. Okey, yang ni negatif 2. Bawah ni 6. Bawah ni negatif 2. So 6. Sini 5. Sini 6. Sini 7. Ni negatif 5. 5, 6, 7. So 7 kita berada dekat yang saya pangkah ni lah. Okey, yang tu. Kosong. Okey, negatif 1 kosong, tak ada masalah. So kat sini je.
Negatif 1, kosong. Kosong negatif 3. X kosong negatif 3 seturunlah. 1, 2, 3. So dekat sini. Okay. Awak nak tanda di kertas graf. Kena betul-betul tepat. Okay. Lari sikit kira salah tau. Lari sikit je salah. Sebab dia ada tempat dia dah. Dia memang dah ada tempat dia dah. Kita tak ada anggaran-anggaran. Kena betul-betul tepat. Okey. X1, Y negatif 2. So negatif 2 kita dapat negatif 1, negatif 2 dekat sini. Okey, kat sini. Kemudian 2 dapat nilai 3. 1, 2 dapat nilai 3, 1, 2, 3. So sini 3 dapat 12 kan. Sini 10. So 11, 12. Okey. Lepas tu buat garis. Garis ni kalau kita nampak graf macam ni. Kita nampak graf macam ni kan. Daripada turun sampai bawah. Sampai sini titik kita ni. Kita nampak graf macam ni. Maka kita kena guna freehand. Tak boleh guna pembaris lah. Okay, kita kena guna freehand. Okay, so garis tu awak kena buat bagi cantik. Dan jangan ada tebal nipis lah. Jangan ada tebal nipis. Tebal nipis maksud saya. Jangan macam contoh awak buat macam ni. Buat sikit-sikit lepas tu tarik sikit. No, tak boleh macam tu. Tak boleh. Ada sikit tebal, ada yang tak tebal, tak boleh. Dia jadi macam awak lakar. Kalau macam tu tak boleh. Pastikan cantik lah. Okey. Lebih kurang macam ni. So ini adalah graf fungsi. Graf fungsi. Kenapa? Sebab bila kita buat ujian garis mencancang, kita hanya kena pada satu titik. Setiap garis mencancang atas ni, kita buat banyak-banyak garis mencancang pun hanya kena pada satu titik kan. So kalau kena satu titik tu maksudnya satu output lah tu. So dia adalah fungsi. So yang ni adalah fungsi. Graf ni, graf Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X tolak 3 ni adalah fungsi. Okey, faham? Okey, cuba buat yang ni pula. Yang ni X kuasa 3. Negatif X kuasa 3. Macam mana awak dapat yang ni? Tulis dulu jadual. Lepas tu, awak send, buat jadual dulu. Lepas tu buat graf lah. Okay, you can do it now. Kalau tak ada kertas graf, okay, saya maafkan kali ni. Buat atas kertas je lah dulu. Buat atas buku ke mana-mana. Buat paksi sendiri.
Okey, untuk soalan ni awak boleh hantar dulu jawapan untuk jadual. Okey, saya semak dulu jadual jawapan ni sama ada betul ke salah. So, bila betul awak boleh proceed pada graf lah. Kalau awak tak hantar saya risau macam jadual awak salah. Lepas tu bila awak buat graf, graf memang salah lah kiranya. Okey, pastikan awak boleh hantar semak dulu jawapan untuk jadual.
Okey, macam mana? Boleh buat graf? Okey, graf saya tunjuk. Okey, skala pada paksi X kita ialah 2 cm kepada 1 unit. Okey, first tengok dulu nilai X kita yang paling rendah dengan yang paling tinggi. -2 kepada 3. -2 hingga 3. So, dia kata 2 cm kepada 1 unit. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kat sini kita ada 1. Kalau kita mula dari sini, okey tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, cantik lah kan? Daripada sini sampai sini. So, cantik lah. So, kalau daripada sini, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So, 0 tadi dekat mana? -2, -1, 0. Dekat sini kan? Okey, so dekat sini awak boleh gariskan paksi Y dulu. Okay, awak gariskan paksi Y. Gariskan paksi Y. Kemudian untuk paksi X, tengok pada nilai Y kita. 9210 -7 -26. Paling kecil kita -26. Paling besar kita 9. Okey, so tengok pada skala. Skala paksi Y 2 cm kepada 10 unit. So macam mana kita nak buat 2 cm kepada 10 unit? Maksudnya dia kalau yang nombor positif tu daripada 0, 10, 20 lah. 0, 10, 20, 30 macam tu. Yang negatif 0, -10, -20, -30. Okey. So 0 tu dekat mana kan? -26 paling kecil. So bawah sikit daripada dia mestilah -30 kan? -30. So cukup tak kalau saya buat -30, -20, -10, 0, 10. Nilai paling besar kita 9. Okey, adalah kan? Berada pada graf. Okey, so gariskan paksi Y kita. Paksi X dekat 0. So yang ni lah. Okey, X kita dekat sini. Okey, sini X kita. Paksi X. So, labelkan paksi X. Sini -1, -2. Sini 1, 2, 3. Okey, lepas tu tandakan semua titik-titik. -2, 9. So, -2, 9. Sini -2. So, 9 akan berada kat sini lah. Okey. -2, 9. Kemudian -1, -1, 2. So, -1, 2. So, 1, 2 kat sinilah. 1, 2 kan. Okey, 0 dekat berapa Y dia? 1. So, 0, 1 kat sinilah. Okey, untuk nilai 0 tu, okey, 0 tulis kat sini. So 0, 1. Kalau 1 dapat 0, okey, 1 dapat 0 kat sini. Dan 2 dapat -7. So 2 dapat -7. 2 dapat -7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -7. Okey, lepas tu -26. -26. Okey, dekat sini -20. Okey, -20. Sini -25. So, -26 kat sinilah. -26.
fungsi 26. Sini. Okey. Okey, awak nampak dekat sini dia ni garis apa? Daripada sini pergi macam ni, lepas tu turun macam ni. So, adakah kita perlu guna pembaris atau freehand? Okey, jawabnya kena freehand. Bentuk graf kita ialah daripada sini turun. Okey, so dapat macam ni. Okey. Ni graf untuk X kuasa 3. Graf untuk X kuasa 3. Macam ni lah lebih kurang. Dia macam bentuk S. X kuasa 3 ni, dia bentuk S. Kalau X kuasa 2 dia sama ada senyum atau masam kan. Kalau X kuasa 3 ni dia bentuk S. Okey, X kuasa 3 fungsi Rubik. Okey, fungsi Rubik. Okey, fungsi Rubik ni saya tak ingat nama dia apa. Nama graf ni. Cumanya dia ni graf dia bentuk sama ada bentuk macam ni ataupun macam ni. Asalkan dia ada macam lebih kurang S lah. Okey, untuk soalan satu ni, okey dah siap lah kan? Okey, dah siap. Ini bentuk graf kita, freehand. Okey, next. Soalan nombor 2, Y sama dengan 30 per X. 30 per X. So, 30 per X ni, X dia dekat bawah ataupun kita kata X ni ialah kuasa negatif 1. So, tadi saya dah terangkan dah kalau bentuk kuadratik untuk X kuasa negatif 1 tu yang macam mana. Okey, jap. Kalau soalan nombor 1 ni, dia ni adalah graf fungsi lah ni. Yang ni adalah fungsi. Sebab bila kita buat garis mencancang hanya kena pada satu titik sahaja. Kan kita buat contoh, garis mencancang tu kita letak kat sini. So, kena pada satu je. Kalau letak kat sini pun satu juga. Letak kat sini pun satu juga. Kena pada satu titik, maka dia tu adalah graf fungsi. Okey, nombor 2, 30 per X. Okey, cuba buat tabel dulu. Okey, graf tu bagi cantik tau. Bagi lurus, smooth lah, smooth. Awak boleh send jadual lah. Okey, untuk dalam exam, awak buat table tu, pastikan awak buat table lah. Okey, table awak kena buat. Kalau dia bagi persamaan sahaja, awak buat sekali dengan table tu.
Okay, saya bagi clue bentuk graf dia macam mana. Okay, graf dia awak akan dapat paksi kita macam ni. Dia akan dapat satu bawah kiri, satu atas kanan. Okay, dia tidak bersambung lah. Okay, awak tak boleh nak sambung sebab kalau awak buat graf tu, dia akan nampak ada titik-titik di sebelah kiri kat bawah. Lepas tu satu lagi titik-titik tu dekat atas. Ha. Okay, 30/-15. 30/-15 awak dapat -2. 30/-10. 30/-10. So -3. 30/-5. -6. 30/5. 6. 30/10. 3. 30/15. 2. Okey, awak akan dapat macam ni. So kita nak buat graf kan. Okey, tengok pada paksi X kita 2 cm kepada 5 unit. So 5, 10, 15, 20 lah kan. So X kita mula daripada -15. So -15. Kosong kita akan berada dekat mana? -15, -10, -5, kosong. Kosong kat sini, 5, 10, 15. Kosong kat sini kan. Okay, so saya gariskan terus. -15, -10, -5, 5. So saya gariskan. Sini untuk paksi Y. Okey. Kemudian paksi X. Paksi X tengok pada skala 2 cm kepada 2 unit. So 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. So kosong dekat mana kan? Kosong adakah dekat sini? Dekat sini ke kan? Kat mana? So macam dekat sini paling kecil dia -6, paling besar dia 6. So bagi cukup lah. Kalau -6, so saya rasa kita boleh letak bawah sekali -6 lah. Okay, -6. So cukup tak kalau -6, -4, -2, kosong kan? Kosong, -2, -4, -6. Atas jadi positif. 2, 4, 6. Okey, cukup tak? Okey, paling tinggi ada 6, paling rendah pun ada -6. Okey. So cukuplah. Okey, gariskan paksi X kita dekat Y kita kosong, gariskan. Ni X. Kemudian buat ni lah. Kosong, paksi X kita 2 cm 5 unit. So di kosong 5, 10, 15. -5, -10, -15. Okey. Pangkas dekat setiap koordinat. -15, -2. So sini. -10, -3. -10, -3 sini. -5, -6. So macam ni. So 5, 6 kat sini. 10, 3. Okay, 15, 2. Alright, so dapat macam ni. Okay, kita buat freehand. Macam ni lah.
Jangan straight tau. Freehand. Dia macam ada belok lah sikit. Jangan jadi macam ni. Tiba-tiba macam straight ke, tak boleh lah. Kita macam freehand sikit. So basically awak kena tahu jugalah bentuk graf dia macam mana. Macam yang ni 30/x. So apabila x dia dekat bawah, kita tahu bentuk dia akan jadi graf hyperbola. Ni adalah graf hyperbola. Okay, so graf untuk fungsi salingan lah ni. Fungsi salingan. 1/x atau x kuasa negatif 1. So yang ni graf kita dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, dia akan belok. Dia akan jadi macam ni. Ataupun dia akan jadi macam ni. Ataupun dia akan jadi dekat atas ataupun bawah dengan bawah. Okey. Dia boleh jadi macam ni. Ataupun dia boleh jadi bawah dengan bawah. Bawah dengan bawah macam ni. Ataupun macam ni ke kan. So basically bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Ini untuk graf fungsi salingan. Nama bentuk graf ialah hyperbola. Bentuk graf ialah hyperbola. Hyperbola. Okey, pergi balik pada soalan 1 sebelum ni. Ni adalah untuk fungsi Rubik. Okey, fungsi Rubik. Fungsi Rubik. So Rubik ni x kuasa 3 lah. X kuasa 3, x cube. Rubik cube kan. Fungsi Rubik x kuasa 3. Graf dia kita panggil sebagai bentuk graf. Okey, sekejap. Bentuk graf saya lupa nama dia bentuk graf tu, saya lupa. Tapi graf dia lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. So dia ada atas dengan bawah lah. Atas dia bersambung. Okey, dia bersambung. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni ke. Okey, so banyaklah. Ni fungsi Rubik x kuasa 3. Lepas tu kalau x kuasa 2, yang ni x kuasa 2 Ni x kuasa 2, ni fungsi kuadratik. Okey, yang ni fungsi kuadratik. So nama bentuk graf tersebut ialah bentuk graf parabola. Okey, parabola. So parabola sama ada dia senyum atau masam. Senyum atau masam ataupun bentuk C dengan C terbalik. Tapi kalau bentuk C dengan C terbalik tu dia kuadratik je lah, dia bukan fungsi. Sebab kalau kita buat garis mencancang dia ada lebih daripada satu output. Okey, yang linear, okey, yang ni x kuasa 1. So yang ni adalah graf linear. Okey, linear. Okey, linear tak ada masalah lah, straight line. Okey, so saya cuba terangkan sikit lagi. Basically soalan graf ni kita dalam kertas 2. Kertas 2 bahagian C. Okey, kertas 2 selalunya bahagian C di mana soalan dia macam ada anak-anak macam tu. Soalan contohlah bahagian C, soalan nombor 1. Okey, buat graf. So buat graf tu soalan 1 dia suruh buat tabel, lekapkan jadual ataupun buat tabel sendiri. Soalan 1A buat jadual. Okey, soalan 1B daripada jadual tersebut menggunakan paksi X apa, paksi Y apa, buat graf. Okey, yang tu 1B. Kemudian
1C soalan yang berkaitan maklumat yang pasal graf tadi. Dekat sini contoh soalan C macam ni. Jawab soalan berdasarkan graf fungsi yang diberi. Graf fungsi di bawah menunjukkan kadar pengecasan bateri sebuah telefon bimbit. Okey, sorry. Tak berapa jelas. Dia kata kadar pengecas bateri sebuah telefon bimbit. Jadi kapasiti bateri dengan masa jam. Masa dalam jam. Lepas tu soalan A, berapakah peratus kapasiti bateri telefon bimbit ini pada awalnya? Peratus kapasiti bateri telefon bimbit pada awalnya. So peratus pada awal dia ialah 20% lah pada awal. Pada awal. So 20%. So tak ada jalan kira apa, terus tulis jawapan 20%. Okey. B. Adakah kapasiti bateri telefon bimbit itu bertambah dengan kadar yang sekata? Bertambah dengan kadar yang sekata. Maksudnya kapasiti bateri ni bertambah. Okey, betul lah kan dia bertambah kan sebab graf tu naik. Daripada 20 1 jam, dalam masa 1 jam dia bertambah sebanyak berapa? 20 lebih lah kan? 20.5 kan? Okey, betul tak kalau 1 hingga 2 ni dia dapat 25 juga? Okey, betul tak 2 hingga 3 ni dia bertambah sebanyak 25 juga? Okey. So kalau awak nampak dekat sini, 1 pergi dekat sini. Sini ni 40, sini 50 kan, sini 45 lah. Okay, so beza dia ada 15. Beza dia 15. Kapasiti bateri tu beza dia 15 dalam masa 1 jam yang pertama. Kemudian 1 hingga 2 jam, beza dia ialah daripada 45 pergi ke 70. So berapa? 25 juga, okey? 25 juga. Sini 25, sini pun 25. Lepas tu sampai 3 jam dekat sini, so 95. So beza dia ialah 25 juga. Maka ya, dia bertambah dengan kadar yang sekata. Okay, kalau 1 markah boleh jawab ya. Kalau 2 markah, ya iaitu bagi tahulah bertambah sebanyak 25%. Okey. C. Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk mengecas bateri itu kepada kapasiti penuh? Berapa nak sampai 100% bateri itu, berapakah tempoh masa yang digunakan? Okay, so tempoh masa kapasiti bateri, dia kata kapasiti penuh kan? Kapasiti penuh. So maksud kapasiti penuh tu ialah 100% bateri. So pada kat CY, kapasiti bateri 100%, okay, awak gariskan 100% pergi ke garis lurus kita. Lepas tu turun cari X kita berapa. Cari X kita berapa. So saya dapat 3.2 jam. So jawapan dia ialah 3.2 jam. Okey, itu saja. Dalam masa jam. Kalau dia nak dalam minit, dia bagi tahu minit. So kena tukarlah. Kalau dia tak bagi tahu nak unit apa, boleh je 3.2 jam. Okey, faham tak? Faham. Soalan nombor 2. Okay, ni pun sama. Dia macam soalan 1C tu lah. Dia nak maklumat daripada graf yang kita dah lukis. Graf yang kita dah lukis. Contoh graf macam ni. Kita dah lukis graf yang ni. Lepas tu dia bagi maklumat. Dia bagi soalan berdasarkan maklumat tu lah. So
Graf fungsi ni menunjukkan ketinggian sebiji bola dari lantai selepas bola itu dilontar dari kedudukan setinggi 32 cm. Maksudnya asalnya bola ni dilontar pada ketinggian 32. Okey, tinggi dia 32 cm. Berapakah tinggi maksimum? Tinggi maksimum yang dicapai. Maksimum tu ialah paling tinggi lah. Tinggi, paling tinggi yang dicapai, ketinggian paling tinggi. So, mana paling tinggi? Okay, kita gariskan 50 kan. Okay, gariskan dekat sini ketinggian paling tinggi ialah 50. So, jawapan dia ialah 50 cm. Okay, B. Bilakah bola itu akan menyentuh lantai selepas dilontar? Okay, bola daripada sini kan, dia pegang bola tu. Okay, dia lontar dari atas, lepas tu dia turun. So, dia menyentuh lantai selepas dilontar kan. So, menyentuh lantai tu, ni lah menyentuh lantai. Dia tak ada lah, kosong lah ketinggian dia sebab dah sampai bawah kan. Ketinggian dia kosong, so dia tanya bilakah. Bilakah tu bermaksud masa lah. Okay, masa 4 saat. Okay, masa selepas lah, kita buat selepas 4 saat. Bola itu menyentuh lantai selepas 4 saat dilontar. Okay, C. Bilakah bola itu akan mencapai ketinggian 42 meter? Okay, soalan ni macam soalan yang selalu ditanya lah. Dia macam ni. Dia tanya mencapai ketinggian, bila ni dia nak masa. Bilakah tu dia nak masa lah. So, masa bila bola tu mencapai ketinggian 42. Ketinggian 42. So, ketinggian kita 42, awak ambil pembaris, pensel, cari 42. Okey, gariskan. Gariskan kedua-dua ni. Dia kena pada 2 titik kan? Atas garis tu guna pada 2 titik. So, bilakah bola itu akan mencapai ketinggian? So, maksudnya pada saat yang ke 0.5 saat dengan 2.5 saat. So, kita jawab masa bila. So, pada waktu ataupun saat ke 0.25 atau ikutlah buat yang awak, asalkan ada pemeriksa dia akan just nak ada nampak 0.25 dan 2.5 saat. So, betul lah tu. Pada saat ke 25. 2.5. So, dapat markah dekat situ. Okey, faham? Okey, contoh soalan exam lah. Contoh soalan exam. Ni, lengkap ni. A, B, C, D. D sekali. A, B, C, D. So, A, dia akan tanya lengkapkan jadual. Soalan B, dia suruh lukiskan. Menggunakan skala-skala, lukis. Okey, soalan C, tentukan luas. Okey, dia nak luas. 1, 2. D, dia tanyalah. Okey. Okey, untuk soalan ni saya bagi tahu, saya bagi tahu cara. Tapi awak buat sendiri lepas ni. Luas A sentimeter kuasa 2. Luas tu A. So, yang ni adalah luas. Ni adalah luas. Okey. Sebiji kek berbentuk segi empat tepat dengan lebar. So, yang ni adalah lebar, cm.
dan panjang 2x cm diwakili oleh fungsi A sama dengan 2x kuasa 2. Okey, betul lah kan? Kalau lebar x cm, panjang 2x cm, so luas kita ialah 2x kuasa 2. So luas x darab dengan 2x, so 2x kuasa 2 kan? Okey, so yang ni, ini adalah lebar dan yang ni adalah luas. Lengkapkan jadual di bawah. So 2x kuasa 2, x tu awak gantikan nilai, cari A. Okey, siap buat jadual. Okey, soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 cm pada paksi X dan 2 cm kepada 500 cm. Okey, banyak ni, 500 cm. Okey. Pada paksi Y, plot satu graf bagi fungsi A sama dengan 2x kuasa 2 untuk 0 hingga 30x. Okey, so yang ni tak ada masalah lah. Boleh buat sendiri. Macam tadi juga, X kita dah ada. X kita antara 0 hingga 30. So betul lah kan? X antara 0 hingga 30. So dapat daripada jadual dah. Okey, untuk Y kita 2 cm kepada 500. So 0, 0, 500, 1000, 1500 dan seterusnya. Okey. Sekejap macam salah je. Saya rasa macam 5, 10, 50, 100, 150. 2 cm kepada 500. Okey, betul lah. 2 cm kepada 500, ikut je soalan ni. So 500, 1000, 1500, 200, 2000, sorry. Okey, faham C. Daripada graf DB, daripada graf yang kita dah buat tadi, tentukan luas kek apabila, tentukan luas tu maksudnya dia nak A kita. A kita ni apa? A, yang ni adalah A. Okey. So A kita, paksi Y kita adalah A kan? So apabila X sama dengan 18. X kita ni, kita ada nilai 18. So 18 tu awak tarik. Sampai dapat pada graf, tengok pada Y kita dapat berapa. So itu adalah luas dia lah untuk yang ni. Okey, kalau ada 2 value, buat 2. Kalau ada 1, buat 1. Dan X sama dengan 24 pun sama. Mana X 24? Okey, gariskan, kena pada graf. Okey, cari Y. Luas. Okey, boleh. Soalan D. Kek yang lebarnya 18 cm dan 24 cm masing-masing berharga 30 dan 45. Tentukan kek manakah yang lebih berbaloi untuk dibeli. Kek yang lebarnya 18 cm dan 24 cm. So yang ni adalah lebar. Okey, yang ni adalah lebar, maksudnya yang tu paksi X. Paksi X kan? Paksi X 18, paksi Y 24. So daripada sini, kita dah tahu dah luas dia kan? Okey, lebar dia 18. Okey, daripada C dengan D tu sebenarnya. Okey, daripada soalan C dengan D tu, 18 dengan 24 tu. Okey, daripada kek lebar 18, kita dah tahu luas dia. Kek 24 cm dah tahu luas dia. So kalau luas yang ni, kita dapat harga RM30. Luas 24 cm ni, kita dapat harga RM45. So awak rasa mana yang lebih berbaloi untuk dibeli? So luas, of course lah, luas yang lebih besar lah kan. Kalau luas tu besar, maksudnya kek tu besar. Kalau kek tu besar, lepas tu harga tu lebih murah, so berbaloi lah untuk beli kan. Okay. So kita tengok macam tu. Kek lebih besar dengan harga yang murah. Okay. So itu yang lebih berbaloi. So cubalah awak cari yang mana satu.
Okay, gaji bulanan Linda dan Hetty pada tahun 2020 masing-masing ialah 1,500 dan 1,800. Kenaikan gaji tahunan masing-masing ialah 200 dan 1,150. Cari fungsi bagi gaji Linda dan gaji Hetty. Okay, so saya tunjuk soalan ni ya. Saya tunjuk yang ni. Cari fungsi bagi gaji Linda Y1 RM Y1. Y1 tu tak tahu berapa lah. Y1 tu tak tahu berapa. Gaji Hetty RM Y2. So Y2 tu tak tahu berapa. Bagi X tahun yang berikutnya. Okay, so gaji bulanan Linda tahun 2020 dia ni 1,500. So gaji tahunan Linda naik sebanyak 200 setiap tahun. Kalau Hetty asalnya dia mula kerja lah ni. Dia mula kerja 1,800. Lepas tu dia naik setiap tahun 150. So pada tahun 2020, pada tahun 2020 X dia kosong lah. Okay. Kita kata tak ada kenaikan. Lepas tu tahun 2021, tahun depan, tahun yang seterusnya, gaji dia naik lah. Gaji dia naik. Kiranya Y1 tu Linda 1,500, dia tambah dengan 200 lah. Kiranya 1,500 tambah dengan 200. So jadi 1,700 tambah lepas tu, okey, jap. Sorry, soalan A. So kiranya gaji bagi Linda ni Y1 ni ialah 1,500 tambah dengan X. Tambah dengan X1. Okey, X1. Sorry, tambah X je lah. Tambah X. X tu maksudnya 1 tahun. 1 tahun. Okey, kalau tahun kedua dia jadi tambah 2. Tambah jap. 1,500 tambah dengan 200 kan. So 200 tu kalau setahun. Kalau 2 tahun dia tambah dengan 200 darab 2 tambah 400 kan. Tambah 400. Lepas tu tahun seterusnya dia akan tambah lagi 200. Tahun seterusnya tambah lagi 200. So kita dapat fungsinya, fungsi atau formula 1,500 tambah 200X lah. Dan untuk gaji Hetty yang asal dia 1,800. So setahun depan dia tambah dengan 150. Tahun depan lagi tambah lagi 150 kan. Tahun depan lagi tambah 150. Tahun seterusnya tambah 150. So tambah-tambah banyak kali ni kita just tukar je lah. Tukar je kepada X. Tambah 150 darab dengan X. So awak lengkapkan jadual ni. 170, 1900, 2100, 2300, 2500. Kes Y2 pun sama. Soalan C. Lepas tu buat yang samalah. Okay. Dengan menggunakan skala 2 cm pada paksi X, 2 cm pada 500. Graf bagi fungsi-fungsi itu. Okey, untuk soalan C, awak buat garis, dia akan ada dua graf atas satu graf. Okey, dua garis atas satu graf. Faham tak maksud saya dua garis atas satu graf ni? Sebab kita ada dua nilai Y kan? Dua garis atas satu graf. Tapi satu paksi je. Maksudnya kita ada X kita macam ni lah. Contohlah kan. Kat sini boleh tak? Okey, saya buat kat sini lah.
Saya buat kat sini sebab saya tak kira lagi. 0, 1, 2, 3, 4 yang boleh je. 1, 2, 3. 0, 1, 2, sekejap. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, so boleh lah. Okey lah kan kalau saya letak dekat tengah sikit. Okey kan? So, 1,500. Paling kecil 1,500. Y2 paling kecil 1,800. So, saya letak dekat bawah. Saya letak dekat bawah ni. Okey kot. Saya pun tak tengok lagi dengan nilai Pak Y. So, you all boleh tengok. Okey, so nanti ikut label ni lah. 2 cm 1 tahun, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sini 500, 1,000 dan seterusnya. Kemudian plot graph. Okey, so yang ni pada graf yang sama lah. Okey, pada graf yang sama. Maksudnya, okey, Y1 1,500 contoh. So dekat sini. Y2 1,500, 1,700 naik dekat sini. Lepas tu 1,900 so naik kat sini. Okey, so tu satu graf. Lagi satu line. Okey, lagi satu 1,800. So dekat sini 1,800 kan. 1,000, 1,500, 1,800. Okey, so dekat sinilah. Okey, 1,800, 1,950. So dekat sini. Lepas tu awak gariskanlah bentuk graf tu. Awak gariskan. Okey, dia akan jadi ada 2 garis atas 1 graf. Dia akan jadi macam ni. Ada 2 garis. 2 garis. Saya garis tu tengoklah macam mana. Tu saya garis freehand. Maksudnya macam tak betul lagi lah kan. Saya tak plot betul-betul lagi. Korang plot dengan betul lah. Okey, korang plot dengan betul. Lepas tu gariskan dengan betul. Okey, kemudian daripada graf DC, tentukan berapa tahun yang perlu diambil agar gaji mereka sama. Okey, gaji mereka sama. So gaji tu dia akan ada bersilang lah tu maksudnya. Dia akan ada satu bersilang. So bersilang tu dekat mana? Dekat berapa tak gaji dia sama, lepas tu berapa? Selepas berapa tahun? Okey, so selepas berapa tahun tu awak kena tahu. Turun ke bawah lah. Okey, faham tak? Oh, okey. So sorry saya ambil masa sikit hari ni. So 2 question saja. 2 question pun banyak juga ni kan. Tak apa, boleh buat hujung minggu ni. Soalan ni, tajuk ni soalan yang kena skor SPM lah. Soalan yang kena skor sebab banyak markah dan senang je. Okey, so kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.